Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk menentukan kuantiti yang berkadaran. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 200. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 6. Soalan 1. Lengkapkan nisbah yang berikut dalam bentuk termudah. Okey, maksudnya nisbah ini kita perlu nyatakan dalam bentuk termudah. Okey, kita tengok soalan A ini ialah jalan kiranya macam mana dia boleh dapat bentuk termudah. Okey. Asalnya soalan A ini ialah nisbah 10 kepada 10. Jadi dinyatakan dalam bentuk termudah ialah nisbah 1 kepada berapa. Okey. Jadi kalau kita tengok sini 10 ni macam mana dia boleh jadi 1? Maksudnya di sini 10 bahagi berapa dapat 1. Okey. Ayat dia. Okey. So kita tulis kat sini 10 bahagi, kita tak tahu nilai dia, so kita letak berapa dapat ataupun bersamaan 1. Jadi kalau dia bahagi dapat 1, maksudnya dia bahagi nombor itu juga. Ini bermakna 10 bahagi 10 lah. Okey. Bila 10 bahagi 10 dapat 1. Okey. Jadi untuk soalan A ni, jadi 10 ni kita letak nombor dalam kotak ni, kita nak lengkapkan, kita tulis ni 10 bagi 10 dapat 1. Oleh kerana nombor dia sama, maksudnya 10 bagi 10 juga. Jadi dia dapat 1. Okey, maksudnya bentuk termudah untuk soalan A ni ialah nisbah 1 kepada 1. Okey. Okey, kita tengok soalan B. Dia kena bahagi nombor yang sama, okey. Contohnya ni dia bagi 10, dia bagi 10, barulah sama. Okey. Jadi 8 dia bagi 4, maksudnya berapa kali 4 dapat 8? Iaitu 2. Jadi 8 bagi 4 dapat 2. Okey, untuk nombor sebelah ni 12 dia akan bahagi 4 juga. Jadi kita tanya berapa kali 4 dapat 12? 3. Okey. Jadi kita dapat 3 kat sini. Jadi untuk nisbah termudah ni, bentuk termudah ialah 2 kepada 3. Okey, ini penting. Plus, iaitu kita bahagikan nombor yang sama ni, 4. Okey. Jadi soalan C pun sama macam ni, tapi dia tak bagi tahu macam mana soalan dia. Kita tengok sini yang ni tak ada apa kita panggil pembayang. Soalan yang sebelah ni 30 bahagi berapa dapat 15. Okey. 30 bahagi berapa dapat 15 ataupun sama dengan 15. Jadi untuk dapat nilai depan sebelah ni, kita akan tanya 15 kali berapa. Okey. Kali berapa dapat 30. Okey, maksudnya 15 kali, dia kita panggil sifar yang mudah, kita boleh cuba jaya 15 kali 2. Bila kali 2, dia dapat 5 kali 2, 10. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Okey, 30. Maksudnya, betul lah sini 2 lah. Okey, jadi bila 2 kita masukkan sini. Maksudnya 30 bahagi 2 dapat 15. Okey. Tadi cikgu dah cakap nombor kena sama. So sini 16 bahagi 2 lah. Jadi 16 bahagi 2 bersamaan dengan berapa kali 2 dapat 16? Kita dapat 8. Okey. Jadi untuk bentuk termudah ni ialah 8 kepada 15. Nisbah 8 kepada 15. Okey. Yang bawah ni ialah bentuk termudahnya. Okey, itulah dia jawapan dan juga cara macam mana kita nak permudahkan setiap nisbah itu dengan kita bahagikan dengan nombor yang sama. Tengok ni 10, 10. Ni 2, 2, 4 dan 4. Okey, kita teruskan dengan soalan kedua. Nyatakan nisbah dalam bentuk termudah. Okey. Kalau soalan macam ni, kita mungkin tak nampak sebab dia kiri dan kanan. Jadi nisbah boleh dinyatakan dalam bentuk pecahan. Okey. So kalau 4 per 14, dia ialah ni A, ini B. Okey, A kepada B, dia boleh nyatakan dalam bentuk pecahan iaitu A per B. A per B maksudnya kita buat 4 per 14. Jadi kalau 4 per 14 kita pemudahkan, ada sifar 2 di situ.
Iaitu 4 ini 2 kali 2, 14 ini pula ialah 7 kali 2. Jadi, nisbah termudah ni ialah 2 kepada 7. Kita biarkan macam ni boleh, tapi kalau kita nak tulis nisbah, dia ialah nisbah 2 kepada 7. Okay, inilah dia jawapan untuk soalan A. Soalan B, 5 nisbah 5 kepada 20. Jadi seperti soalan A tadi, kita nyatakan dalam bentuk pecahan, iaitu 5 per 20. Kita permudahkan, ada sifar 5, iaitu kita bahagikan 5, kita tanya 5 ni 5 kali berapa? 5 kali 1, manakala 20 5 kali 4. Maka bentuk termudahnya ialah nisbah 1 kepada 4. Okay, itu cara dia. Kita nyatakan dalam bentuk pecahan sebab ayat dia ialah termudah. Okay, seterusnya soalan C, nisbah 8 kepada 24. Jadi, seperti soalan sebelum ni, kita nyatakan, kita tukarkan kepada bentuk pecahan. Maksudnya 8 per 24. 8 per 24, sudah pasti sifar 8. Jadi, 8 ini ialah 1 kali 8. 24 ini ialah 3 kali 8. Maka kita dapat jawapannya ialah nisbah 1 kepada 3. Itulah dia jawapan untuk soalan C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. 18 kepada 81. Nisbah 18 kepada 81. Jadi kita seperti biasa, kita tulis dalam bentuk pecahan A per B. Maksud dia 18 kita akan perkan dengan 81. Maka kat situ ada sifar 9. 18 ini ialah 9 kali 2. 81 ini ialah 9 kali 9. Oh, cikgu salah tulis ni. 9 ni kena tulis 2. Okey, maka nisbah termudah. Nyatakan nisbah dalam bentuk termudah. Kita dapat jawapannya iaitu nisbah 2 kepada 9. Seterusnya, soalan E. Nisbah 3 per 2 kepada 28. So, kita akan tukarkan kepada pecahan 32 per 28. Okay. Kat sini kekuatannya ialah sifar. Jadi, kalau kita hafal sifar itu lebih mudah. So, sifar apa yang ada dalam dua-dua nombor ni? Dia ada dalam sifar 4. Iaitu 3 per 2 ni ialah 8 kali 4. Manakala 28 ni ialah 7 kali 4. Jadi jawapannya ialah nisbah 8 kepada 7. Okay, seterusnya soalan F. Kat sini A ada 6 kg, B ada 30 kg. Jadi apakah nisbah A kepada B? Pertama sekali kita tulis dalam bentuk nisbah, iaitu 6 kg. Kita tulis dulu 6 kg, kemudian kepada 30 kg. Itu yang pertama. Tetapi harus diingat, dalam penulisan nisbah tidak boleh dinyatakan unit. Jadi sebab dua-dua ni sama, so kita potong. Jadi jawapan dia 6 kepada 30. Tetapi kita perlu permudahkan dahulu macam soalan A hingga E. Kita permudahkan dengan cara kita buat dalam bentuk pecahan. Kita buat 6 per 30. Dan barulah kita permudahkan. Ada sifar 6 di situ, iaitu 1 kali 6, manakala 50 ni ialah 5 kali 6. Jadi jawapan yang terakhir yang kita dapat iaitu nisbah 1 kepada 5. Okey. Jadi nombor dalam kotak ni ialah nisbah 1 kepada 5. Jadi itulah dia jawapan untuk soalan F. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan G. A 4 liter, manakala B 12 liter. Jadi apakah nisbah A kepada B? Jadi langkah pertama kita tulis dahulu dalam nisbah, iaitu 4 liter kepada 12 liter. Okey, kemudian kita
potong liter ni, kan liter ni di unit, dan seterusnya kita tukar kepada pecahan iaitu 4/12. Jadi 4/12 ini ada dalam sifir 12, iaitu sifir 4, 4 kali 1, 4, manakala 12, 4 kali 3. Maka jawapannya ialah nisbah 1 kepada 3. Okey. Inilah dia jawapan untuk soalan G. Okey, so tulis 1 kepada 3. Seterusnya A 16 km, B 28 km. Okey, nyatakan nisbah B kepada A, jadi B dahulu. So kita tulis B dahulu iaitu 28 km kepada 16 km. Okey, itu langkah pertama. Kemudian seperti biasa, sifir unit kita kena buang, kita kena potong dan kita tulis dalam bentuk pecahan iaitu 28/16. So tulis ni 28/16, ada sifir 4 dekat situ iaitu 4 kali 7 dan 16 4 kali 4. Maka kita dapat jawapannya iaitu nisbah 7 kepada 4. So tulis nisbah 7 kepada 4. Mesti diingat, nisbah ini ditulis dalam nombor sahaja. Unit kita tak boleh tulis. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan H. Okey, cikgu cek balik betul tak? Takut terbalik. Okey, betul-betul. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 3. Nisbah skor Rusdi kepada skor Anusia ialah 2 kepada 7. Skor Rusdi ialah 8. Hitung skor Anisha. Okey, kat sini dinyatakan, kita tulis dahulu nisbah dia iaitu Rusdi kepada Anusia. So kepada ni kita buat 2 titik bertindih ni. Okey, kita buat nisbah R kepada Anusia. Okey, ini bermakna kita tulis dalam bentuk pecahan iaitu R per A. Iaitu kita buat sama dengan maksudnya apa? Sama nilai setara 2/7. Okay, ini dia punya nisbah. Kemudian skornya ialah 8. Rusdi ni 8. Okay, Rusdi ni 8. Sama dengan lagi sekali. Okay, manakala Anusia ni kita tak tahu. Okay, ni dalam kotak ni. Jadi kita boleh buat dengan kaedah pecahan setara. Maksudnya 2 ni macam mana dia boleh jadi 8? Dia darabkan dengan 4. Bila atas darab 4, bawah juga darab 4. Ini bermakna bawah ini 7, 7 kita akan darab 4. Jadi 7 darab 4 kita dapat 28. Jadi markah ataupun skor untuk Anisha ialah A, kita tulis ni sama dengan 28. Jadi inilah dia nombor untuk skor untuk Anisha. Dalam kotak ni kita tulis 28. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 4. Jadual menunjukkan bilangan token merah dalam sebuah kotak. Okey, kat sini jadual. Merah ialah bilangannya 60. Bilangan token hijau dan biru tidak dinyatakan. Okey, hijau dan biru tak ada. Okey, kita tengok soalan. Nisbah bilangan merah kepada bilangan token hijau ialah 5 kepada 4. Nisbah 5 kepada 4. Soalannya, kira bilangan token hijau. Okey, soalan nak bilangan token hijau. Jadi 5 kepada 4 ini sangat penting. Juga ayat token merah kepada bilangan token hijau juga sangat penting. Okey. Jadi kita tulis sini, tengok sini, token merah kita tulis M. Kepada itu kita tulis tak titik bertindih. Kemudian hijau tu kita buat H.
Okey, dan jawapan dinyatakan. Okey. Jadi nisbah kita boleh buat M kepada H. Okey, ini dia. Kemudian kita boleh tukar dalam bentuk pecahan. Kita akan tulis M per H. Okey, kita tahu M itu merah. Merah sudah nyata 60 yang mana dinyatakan M kepada H nilainya ialah, okay, kita buat sama dengan 5/4. Okey, ini sangat penting. Dan kita tahu bilangan token merah ialah 60. So kita buat sama dengan lagi. Okey, ini mungkin boleh buat macam ni. Kalau keliru, kita buat 60. Hijau kita tak tahu. Jadi kita buat macam ni. Kita buat tanda seru lah. Tanda apa? Tanda tanya. Jadi untuk mendapatkan nilai soalan ni macam ni, kita akan buat macam pecahan setara. Maksudnya 5 macam mana dia boleh jadi 60? Itu sahaja. Okey. Sebab dia pasti mendarab atas dengan bawah mendarab nombor yang sama. Jadi 5 dia darab berapa 60? Dia akan darab 12. Okey. Bila 5 darab 12 dapat 60, 4 juga dia akan darabkan dengan 12. Okey. Jadi bila darab 12 kita dapatlah nilai token untuk hijau. Okey. Jadi kita akan dapatkan bilangannya, iaitu kita akan buat 12, kita akan kalikan dengan 4. Maka kita dapat nilainya. Okey, jap saya letak sini. Kita dapat nilainya iaitu 2 kali 4, 8. 1 kali 4, 4. Jadi inilah dia bilangan token untuk hijau, iaitu 48. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Okey, masih lagi soalan berkenaan token merah, hijau dan biru. Kita tengok soalan nisbah token merah kepada bilangan token biru ialah 32. Okey, ini juga penting macam tadi juga, merah kepada biru 32. Hitung bilangan biru. Okey, kali ni merah dengan biru pula So sama juga, pertama sekali kita tukarkan dalam bentuk nisbah merah kepada biru. Maksudnya M kepada B. Okey. Jadi kita tulis dulu M kepada B. Selain daripada tulis macam ni, kita juga boleh tulis kepada M per B. Jadi dinyatakan nisbah ni ialah 3/2. So 3/2 macam ni. Jadi bilangan kita tahu merah ialah 60. So kita buat bersamaan 60. Biru kita tak tahu. So kita buat tanda tanya. Jadi sama juga macam soalan A tadi. Dia ialah seperti pecahan setara, yang mana 3 macam mana dia boleh jadi 60, didarabkan dengan 20. 3 darab 20, 60. Manakala yang bawah juga kita akan darabkan dengan 20. Jadi 2 darab 20, kita akan buat 20 darab 2. Okey, 20 darab 2, kita dapat sifar kali 2, sifar 2 kali 2, 4. Maka nilai untuk B ataupun biru, hitung bilangan token biru ialah 40. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 5. Nisbah wang tabungan Rosalinda kepada wang tabungan Sherin ialah nisbah 3 kepada 8. Okey, ini penting. Okey, nisbah ni kepada ni kita tulis titik macam tu. Rosalinda kita buat R, manakala Sherin kita buat S. Jadi R kepada S ialah 3 kepada 8. Jumlah wang mereka ialah RM66. Hitung wang tabungan Rosalinda. Okey. Jadi cara dia, kita tengok sini, kita buat R kepada S. R kepada S ialah 3 kepada 8. Okey. Jadi bila kita tambahkan, maksudnya ialah 3 tambah 8. 3 tambah 8, kita dapat nilainya ialah
11. Okey. 11 ni ialah RM66. Okey, maksudnya jumlah nisbah ni 11 ini bersamaan RM66. Jadi kita akan cari nilai untuk Rosalinda, iaitu Roslinda ialah 3. 3 ini maksudnya 3 apa? 3 kita boleh cakap 3 bahagian. Okey. Jadi macam mana kita nak kira 3 bahagian? So cara dia RM66 kita bahagi dengan 11. Okey, sebab kita nak cari satu bahagian. Jadi kita buat RM66, kita akan bahagi 11. Okey, bahagi 11 maksudnya 11 bahagian, kita nak cari satu bahagian. Okey, jadi CK11 berapa kali 11 66? Sudah pasti 6. Jadi tulis ni 66. So tolak dan habis. Okey, maksudnya satu bahagian ialah RM6. Okey. So ini sangat penting, jadi kita tulis. Okey, kita tulis satu bahagian bersamaan RM6. Okey, satu bahagian. Kita tengok Roslinda. Roslinda ada berapa bahagian? Okey. So Rosalinda kita tengok situ ada 3 bahagian. Jadi apa yang kita buat? Kita akan buat RM6 akan kalikan dengan 3. Okey. Jadi Rosalinda kita akan buat RM6 akan kali 3. Jadi 6 kali 3 kita dapat jawapannya, iaitu cikgu buat bawah lah. Cikgu alih sikit. Buat ayat terus lah. Okey, sekejap. Kita ada tulisan ni je. Okey. Jadi kita buat 6 kali 3, 18. Jadi jawapan untuk Roslinda nilainya ialah RM18. Wangnya RM18. Okey, manakala Sherin kita tengok sini sama juga. Kita tulis dulu R kepada S. Pakai pen lain. R kepada S. Okey, iaitu 3 kepada 8. Jadi Sherin itu 8 bahagian. Okey, 8. Jadi kita buat macam atas tadi, iaitu RM6 kita kalikan dengan 3. Sebab satu bahagian kita kalikan dengan 8. Sebab satu bahagian tu RM6, jadi 6 kali 8. Okey, 6 kali 8 kita dapat RM48. Okey, so kita buat jawapan untuk Sherin nilainya ialah RM48. Okey, adakah kita yakin dengan jawapannya? So kita boleh buat semak kat sini kelas, iaitu kita buat, okey cikgu buat kat atas lah. Iaitu kita cuba semak dengan cara kita tambahkan 18 dengan 48. 18 dengan 48. So 8 tambah 8 16. 4 tambah 2 6. Dapat nilai yang sama, RM66. Okey. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan 5 A dan B. Iaitu yang pertama A RM18, manakala B RM48. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 6. Rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak dan segi 4 sama. Okey, ini segi 3, manakala ini segi 4. Kita tengok kepada soalan. Nisbah perimeter segitiga bersudut tegak kepada perimeter segi 4 sama ialah 3 kepada 4. Kira perimeter segi 4 sama. Okey, jadi kita akan buat kena tahu dulu apa maksud perimeter. Okey.
Jadi perimeter itu bermaksud ukur lilit sesuatu bentuk. Okey. Perimeter bersamaan hasil tambah semua sisi. Okey, itu maksud perimeter. Cikgu ni sikit. Okey, jap. Okey, hasil tambah semua sisi dan semua sisi pula. Semua sisi. Okey, maksudnya ukur lilit semua sisi. Jadi untuk segitiga tu sudah dinyatakan dah. Kita tambahlah 8 tambah 10 tambah 6. Okey. Jadi kita akan buat sini 8 tambah 10 tambah 6. Jadi jawapan dia ialah, okey, so kita tulis kat sebelah. 8, 10, 6. Kita tahu jawapan dia, perimeter segitiga saja kita tahu, iaitu 8 tambah 6, 14. 1 tambah 1, 2. So perimeter ni ialah 24. Di manakala perimeter ni kita tak tahu. Okey, perimeter untuk segi empat sama kita tak tahu. Jadi kita akan buat nisbah dahulu sebab dia nyatakan 3/4. Okey. So kita buat segitiga segi 4. Jadi cikgu ambil perkataan segitiga lah. 3 segitiga. So tulislah segitiga, cikgu buat T lah. Okey. Okay, nisbah T kepada E. T kepada E ialah kita buat dalam bentuk pecahan T per E, iaitu 3 kepada 4. 3 kepada 4. Okey, jawapan kita tahu tak? Okey, tadi kita dah tahu jawapan dia ialah 24. 24. Jadi kira perimeter segi empat sama. Jadi maksudnya dia per tak tahu. Okey, macam mana kita nak kira sekarang? Jadi, kita boleh selesaikan dengan kaedah pecahan setara, iaitu 3 ni macam mana dia boleh jadi 24? Dia sudah pasti didarabkan dengan 8. Maka bila atas darab 8, bawah juga akan darabkan dengan 8. Jadi 3 darab 8, 24. Okey, inilah dia perimeter 24. Jadi perimeter untuk segi 4 ialah 4 darab 8, iaitu 32. So inilah dia jawapan untuk soalan 6, iaitu kita akan buat 4 darab 8. 8 tu dia punya nilai dia. So 8 darab 4 kita dapat 32. Jadi jawapan perimeter segi 4 sama, iaitu 32 cm. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini, iaitu untuk tajuk menentukan kuantiti yang berkadaran bagi muka surat 200 untuk nombor 1 hingga 6. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.